Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? InsyaAllah hari ini kita akan sambung tajuk cahaya, iaitu pantulan cahaya. Apa itu pantulan cahaya? Okey, kita tengok. Pantulan cahaya apabila kita bila melihat cermin, lepas tu kita dapat melihat image kita terbentuk pada cermin. Kita tengok cermin, kita nampak muka kita. Okey, ni dipanggil sebagai pantulan cahaya. Pantulan cahaya. Okey, cahaya yang menyinari kamu. Maksudnya cahaya yang terkena kat kita dipantulkan ke arah cermin. Lepas tu dan cermin tu pula dia memantulkan image kita. Cahaya daripada kita ni dia pantul ke arah cermin dan kita pun nampak image yang terbentuk tu. Okey. Okey, seterusnya contoh lain iaitu image terbentuk pada permukaan air. Bila kita tengok air nampak image kita, nampak muka kita. Lepas tu image terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Lantai rumah kita kan, mozaik tu kan. Bila kita tengok nampak muka kita. Tu adalah contoh-contoh pantulan cahaya. Dan seterusnya image terbentuk pada permukaan logam. Contohnya water heater cerek air. Kita tengok muka kita nampak. Tu adalah contoh-contoh pantulan cahaya. Bila cahaya yang menyinari kita, cahaya yang terkena pada kita terpantul ke arah cermin ke mozaik ke, dan kita dapat pula tengok image yang terbentuk tu. Okey, seterusnya apa kegunaan pantulan cahaya ni? Apa kegunaan dia? Yang pertama, bila kita naik kereta, bila ayah kita bawa kereta, apa perkara utama yang dia akan tengok? Dia akan tengok ke arah side mirror, cermin sisi, cermin pandang belakang. Tu adalah penting. Sebab apa? Kenapa cermin sisi? Dia tengok cermin sisi sebab nak tengok kalau nak belok, dan kalau ada motor ke kereta ke, kita boleh berhenti sekejap. Selain tu, cermin pandang belakang kita nampak kenderaan lain. Okey, lepas tu kat sini kan, nampak cermin apa Kak? Pernah tengok tak? Dekat jalan, selalunya dekat selekoh ada cermin tu. Okey, tu adalah cermin cembung. Cermin tu untuk membolehkan pemandu melihat kenderaan yang terlindung daripada pandangannya untuk mengelakkan kemalangan. Selalunya kalau selekoh kita tak nampak kenderaan kat depan. Jadinya fungsi cermin tu dia untuk memantulkan image daripada sana. Jadinya kat sini kita tengok je cermin cembung tu, kita nampak kenderaan selekoh sebelah sana. Okey, tu adalah pantulan cahaya. Okey, seterusnya. Okay, kita tengok apa lagi contohnya. Contohnya kalau kita tengok kat sini, cermin gigi, cermin pergigian tu. Selalunya kalau kita pergi jumpa doktor gigi, dia akan gunakan cermin tu sebab apa? Nak tengok gigi kita yang sebelah belakang yang doktor tak nampak. Jadinya dia gunakan cermin tu. Okey, seterusnya. Okey, pelanggan kat kedai kasut selalunya ada cermin, betul? Cermin ni dia letak kat bawah sebabnya untuk tengok cermin kasut kita. Untuk kalau kita pakai kasut, kita tengok cermin tu. Okey, lagi pelanggan di kedai gunting rambut, dia letakkan cermin dekat belakang sebabnya kita nak tengok kita punya rambut. Okey, lagi tentera laut. Dia guna dua cermin dalam periskop memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke arah mata pemerhati. Tentera laut melihat cermin juga. Dia tengok apa tu namanya, periskop. Sebabnya kita tengok objek dekat sebelah sana. Okey, jadinya tu saja. Okey. Okey, untuk gambar rajah sinar. Okey. Apabila cahaya terkena pada permukaan yang rata dan licin seperti cermin muka, cahaya tersebut akan dipantulkan. Fenomena ini juga boleh dilukis dalam bentuk gambar rajah sinar seperti di bawah. Okey, contohnya kalau awak tengok kat sini. Okey, ini gambar apa? Ini adalah torchlight ataupun lampu slow. Okey, bila dipantulkan kepada permukaan yang rata dan licin seperti apa? Contohnya cermin. Okey, ini cermin kan. Okey, apa jadi? Cahaya tu dia kan cahaya kan bergerak lurus, jadinya dia terpantul dekat sini dalam garis yang lurus Ni ustazah padam sikit sebabnya tadi tak lurus kan.
Yang ni tak lurus. Okey, lurus. Okey, lepas tu dia pun terpantul. Cahaya bergerak lurus. Jadi dia terkena dengan terkena permukaan rata. Lepas tu dia pun terpantul. Okey, seterusnya. Okey, pembiasan cahaya. Okey, pembiasan cahaya ni apa? Okey, kita tengok. Okey, contoh dekat sini dia bagi contoh satu cawan yang berisi air dan ada sudu. Okey, apa yang terjadi? Okey, bila dia tengok pakai mata dia tengok macam sudu tu macam berubah. Dia punya yang dekat bawah tu yang terkena air tu dia macam bergerak sedikit. Okey, cahaya dari sudu dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Keadaan ini menyebabkan imej sudu berubah ke atas dan kelihatan bengkok. Okey, apa yang terjadi dekat sini bila cahaya bergerak melalui dua medium berbeza. Okey, udara dan air. Udara dan air adalah medium yang berbeza. Jadinya, bila dia bergerak, cahaya tu bergerak dalam medium yang berbeza, jadinya pergerakan cahaya akan berubah. Okey, kalau medium yang sama ni, cahaya bergerak lurus. Bila medium yang berbeza daripada air ke udara, jadinya cahaya pergerakan cahaya ni dia akan berubah sedikit. Jadi fenomena ini yang dinamakan pembiasan cahaya. Bila cahaya bergerak dalam medium yang berbeza. Dia nampak macam bengkok sikit. Kalau tengok sudu dekat sini, sudu dengan pensel ni, bila kita tengok dia nampak macam bengkok sikit. Tu namanya pembiasan cahaya. Okey. Okey, seterusnya pembentukan pelangi. Wah, cantiknya pelangi itu. Tapi tahukah kamu bagaimana pelangi itu terbentuk macam mana? Biasanya apabila cahaya matahari memancarkan cahaya semasa atau selepas hujan, pelangi akan terbentuk. Okey, pelangi ni akan terbentuk bila masih ada lagi air. Selalunya selepas hujan. Bila ada cahaya matahari dan selepas hujan, waktu tu pelangi akan terbentuk bila selalunya selepas hujan dan ada cahaya matahari. Okey, kena ingat tu. Okey, apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan, cahaya akan dibiaskan dan membentuk pelangi. Okey, kalau kat sini awak boleh buat benda ni boleh buat eksperimen ni, pembentukan pelangi. Okey, apa yang dia perlukan? Dia kata lekatkan kertas majung pada dinding di luar kelas, letakkan besen berisi air di bawah cahaya matahari. Masukkan cermin ke dalam besen yang berisi air seperti dalam gambar. Lepas tu halakan cermin di bawah permukaan air ke arah cahaya matahari. Kemudian laraskannya sehingga pelangi terbentuk pada kertas majung. Dia letakkan cermin tu dalam air. Lepas tu dia adjust sikit sampai cahaya matahari tu terbentuk dekat kertas majung tu. Boleh. Okey, seterusnya apa kepentingan sifat cahaya ni dalam kehidupan kita? Kenapa cahaya ni sangat penting? Okey, yang pertama, jika cahaya tidak bergerak lurus, adakah cahaya dari lampu suluh dapat menyuluh objek yang dicari dengan tepat? Kalau cahaya tak bergerak lurus, kita suluh tu kita nampak tak benda yang kita nak suluh tu? Mesti tak nampak kan, sebabnya cahaya bergerak. Kalau cahaya tak bergerak dengan lurus, dia akan bengkok. Kita tak jumpa pun kita punya objek. Jadinya kat sini cahaya bergerak lurus. Okey, situasi kedua. Jika cahaya tak dapat dipantulkan, adakah kita dapat melihat wajah pada cermin? Kita nampak tak muka kita kalau cahaya tak terpantul? Mestilah tak nampak. Sebabnya objek image dekat cermin tu terbentuk bila cahaya dipantulkan. Yang ketiga, jika cahaya tidak dapat dibiaskan, adakah kanta tangan dapat membesarkan imej objek? Kalau dia tak dibiaskan, adakah kanta tangan dapat membesarkan imej objek? Adakah benda tu objek tu nampak besar kalau cahaya ni tak dibiaskan? Mestilah tak nampak. Okey, jadinya tu saja yang awak kena tahu, iaitu cahaya bergerak lurus, pantulan cahaya dan pembiasan
cahaya. Ustazah harapkan awak faham. Okay, good luck untuk peperiksaan minggu hadapan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.